Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak murid ustazah, sihat. Ustazah doakan semuanya dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan mulakan tugasan pagi dengan subjek Jawi ya. Okey, kita akan belajar di bawah tajuk perkataan pinjaman bahasa Arab. Okey, masih ingat lagi tak minggu lepas? Okey, minggu lepas kita belajar perkataan pinjaman bahasa Inggeris di bawah tajuk Travelog Ilmu. Okey, minggu ni Ustazah akan guide kamu, Ustazah akan bimbing kamu untuk mempelajari perkataan pinjaman bahasa Arab. Okey, dan Ustazah nak kamu semua bersedia dengan bacaan doa ya sebelum memulakan tugasan untuk pagi ni. Okey, baik. Okey, sebelum Ustazah mulakan, Ustazah nak kamu faham dahulu. Okey, kita tengok Ustazah nak kamu faham dahulu. Kita tengok buku teks. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 76. Okey, muka surat 76. Okey, sebelum tu kita tengok dulu. Yang ada gambar minda dekat sini ni. Apa yang dia nak? Okey, kita tengok dulu. Apakah perbezaan perkataan pinjaman dengan serapan bahasa Arab? Apakah perbezaan perkataan pinjaman dan serapan bahasa Arab? Baik, sebelum Ustazah teroka lagi, lebih banyak lagi dalam buku teks ni, kita tengok dulu. Apa perbezaan perkataan pinjaman bahasa Arab dan juga apakah perkataan serapan bahasa Arab. Di sini Ustazah dah tulis dah perbezaan antara perkataan pinjaman dan perkataan serapan bahasa Arab. Yang pertama dan yang kedua. Okey, kita belajar dulu yang pertama, perkataan pinjaman bahasa Arab. Okey, baik. Perkataan pinjaman bahasa Arab adalah ejaan asal bahasa Arab itu dikekalkan. Okey, yang bermaksud kita pinjam perkataan bahasa Arab dan kita melayukan. Okey, itu adalah ejaan asal bahasa Arab. Maksudnya kita tidak boleh ubah ejaan bahasa Arab tersebut. Dan perkataan itu istilah khusus agama Islam. Okey, kat bawah ada contoh nah. Okey, ini yang pertama. Yang pertama terdapat huruf hamzah di akhir perkataan. Contoh, wuduk, doa, ulama. Boleh nampak kan perkataan tersebut mengandungi huruf hamzah di akhir perkataan. Okey, yang kedua. Yang kedua adalah terdapat huruf ta marbutah. Ta marbutah ni ta marbutah di akhir perkataan. Contoh, solat, Mekah, Kaabah. Okey, ini adalah perkataan-perkataan pinjaman bahasa Arab yang mana perkataan tersebut asal daripada bahasa Arab dan bila kita pinjam pun kita masih menggunakan ejaan bahasa Arab. Okey, yang ketiga, terdapat alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah. Alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif di awal perkataan. Contoh perkataan tersebut, Ar-Rahman, Assalam, Masjidil Haram. Ini adalah alif lam ta'rif. Okey, perkataan daripada bahasa Arab. Okey, yang seterusnya, terdapat huruf alif maksurah di akhir perkataan. Contoh, Musa, mim waw mu sin ya sa. Okey, ini adalah alif maksurah. Di akhir ini adalah alif maksurah.
Musa adalah perkataan bahasa Arab yang kita guna dalam bahasa Melayu dan ejaan tersebut mestilah asal daripada bahasa Arab. Okey, kita lihat seterusnya. Perkataan serapan bahasa Arab. Tadi kita belajar perkataan pinjaman bahasa Arab. Kali ini perkataan serapan bahasa Arab. Macam mana nak kenal? Yang pertama, ejaan ditulis mengikut sebutan. Walaupun perkataan tersebut berasal daripada bahasa Arab, tapi kita serapkan ke dalam bahasa Melayu dan kita eja mengikut bahasa Melayu. Contoh, sabun. Sod, alif sa, ba waw nun bun, sabun. Kerusi. Kaf ke, ra waw ru, sin ya, si. Kerusi. Okey, yang kedua. Perkataan asal yang ada tamarputah. Perkataan tersebut ada tamarputah tetapi dibuang. Contoh perkataan jamaah. Dalam bahasa Arab, jamaah ada tamarputah tapi dibuang tamarputah. Seolah-olah ada huruf ha di hujung. Okey, hadiah. Okey. Ini adalah contoh perkataan serapan bahasa Arab. Okey, baik. Faham ya? Okey. Kemudian Ustazah nak kamu teruskan rujuk buku teks muka surat 76 dan kita lihat perkataan-perkataan yang ada di dalam buku teks tersebut, adakah perkataan pinjaman bahasa Arab ataupun perkataan serapan bahasa Arab. Jom kita sama-sama tengok. Okey. Perkataan yang pertama yang Ustazah nak kamu kenal. Nampak tak ni gambar apa ni? Ini adalah gambar hot. Ni hot. Tulisan dia kat tepi ni. Kha, ta, hot. Ejaan dia masih menggunakan ejaan bahasa Arab. Ini perkataan pinjaman. Okey, perkataan yang kedua. Torbus. Nampak tak orang ni pakai apa? Ini adalah torbus. Torbus. Yang songkok yang panjang sedikit tu. Tor, bawaw sin bus, torbus. Okey, perkataan ketiga. Perkataan apa ni? Okey, sejadah. Okey, sin se, jim alif ja, dal hadah, sejadah. Juga perkataan pinjaman bahasa Arab. Okey. Perkataan seterusnya, rehal. Roya, halam, hal, rehal. Okey, rehal. Okey, perkataan seterusnya, kerusi. Kaf ke, ra waw ru, sin ya si. Kerusi adalah perkataan serapan bahasa Arab. Okey, seterusnya perkataan Masjidil Haram. Masjidil Haram ada alif lam ta'arif. Okey, bila ada alif lam ta'arif, ini adalah perkataan pinjaman bahasa Arab. Kita pinjam daripada perkataan bahasa Arab. Okey, Masjidil Nabawi sama juga dengan Masjidil Haram. Okey, faham? Okey, boleh kita rujuk muka surat sebelah? Okey, muka surat sebelah. Perkataan seterusnya, qamus. 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 Qaf alif qa, mim waw sin mus. Qamus. Perkataan seterusnya, kitab hadis. Kitab hadis. Kitab pun dalam bahasa Arab, hadis pun dalam bahasa Arab. Okey, perkataan seterusnya, mushaf al-Quran. Mushaf al-Quran. Mushaf dalam bahasa Arab, Al-Quran pun dalam bahasa Arab. Okey, perkataan seterusnya, jubah. Jubah. Okey, dalam bahasa Arab ya. Okey, seterusnya air zam-zam. Alif hamzah ya ra. Alif hamzah a. Alif a hamzah ya ra ir. Air. Okey, maaf Okey, zamim zam, zamim zam. Air zam-zam. Masih dalam perkataan bahasa Arab.
Okey, seterusnya. Penyembur wuduk. Apa perkataan bahasa Arab? Wuduk. Wuduk ini adalah perkataan pinjaman. Sebab apa? Sebab hamzah berada di hujung kalimah perkataan. Hamzah berada di hujung perkataan. Okey, perkataan seterusnya. Debu tayamum. 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 Ta ya ya mim mum. Tayamum. Okey, tayamum dalam bahasa Arabnya. Okey, seterusnya kain ihram. Ihram. Kain ihram. Kain ihram ni orang menggunakan untuk inilah yang digunakan untuk tawaf, untuk membuat haji di Mekah. Okey, seterusnya sabun taharah. Sabun perkataan serapan bahasa Arab. Taharah adalah perkataan pinjaman bahasa Arab. Okey, seterusnya buku doa dan zikir. Daldu ain alif hamzah, doa dan zikir. Zal ya zi kaf ya rokir, zikir. Okey, seterusnya perkataan tabung infak. Infak dalam bahasa Arab, alat pengira tawaf. Tawaf juga dalam bahasa Arab. Banyak dah perkataan yang kita kenal. Perkataan pinjaman bahasa Arab. Okey, seterusnya. Kamu boleh buka muka surat sebelah. Mari kita baca dialog ni sikit. Sebab kita nak kenal lagi. Apa lagi perkataan-perkataan yang kita pinjam daripada bahasa Arab. Nama pun Travelog Ilmu kan. Jom kita mengembara lagi. Okey. Baik, mari kita baca sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang dihormati Allah. Kita telah mendengar taklimat yang telah disampaikan pada kali ini. Kita akan mengadakan latihan tawaf. Okey, perkataan yang pertama kita jumpa adalah tawaf. Ni tawaf. Tawaf. Perkataan bahasa Arab. Okey, mengelilingi replika Kaabah. Kedua, Kaabah. Ustaz harapkan kamu dapat menumpukan perhatian apabila kita melaksanakannya nanti. Ustaz sebagai mutawif. Okey. Perkataan mutawif akan memimpin kamu melakukan tawaf. Okey, kita tengok juga apa makna mutawif. Dekat bawah ni sedikit info berkenaan dengan perkataan mutawif. Mutawif berasal daripada perkataan tawaf. Tawaf ni kita mengelilingi Kaabah lah. Okey, yang kamu pernah selalu tengok, siapa yang pernah pergi Mekah dah kan? Dan ataupun yang pernah tengok dalam TV. Tawaf adalah satu ibadah mengelilingi replika, mengelilingi Kaabah. Dekat sini dalam ni replika lah sebab cilik kan. Haji cilik ni umrah. Okey. Mutawif berasal daripada perkataan tawaf, iaitu orang yang mengajar, mengurus dan memimpin jemaah serta hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Maksudnya siapa yang mutawif kat dalam gambar ni? Ustaz ni lah. Ustaz ni seorang mutawif. Okey, kita tengok dialog yang kedua. Sekarang akan kita mulakan latihan tawaf. Sama perkataan tawaf bermula dari Hajarul Aswad. Hajarul Aswad perkataan pinjaman bahasa Arab. Alif lam ta'rif. Ada alif lam ta'rif kat depan tu. Okey, semasa tawaf kita perlu memperbanyak zikir. Zikir, istighfar dalam bahasa Arab dan juga doa. Doa dalam bahasa Arab kepada Allah. Okey. Banyak tak perkataan? Banyak ni. Okey, seterusnya. Tengok muka surat 79. Okey. Okey, Ustazah baca dialog ni. Yang ketiga, Ustazah, apakah hikmah pelaksanaan haji dan umrah? Hikmah, Ustazah, juga dalam bahasa Arab. Hikmah juga dalam bahasa Arab.
hikmah, perkataan serapan bahasa Arab yang mana asalnya tamarbutah tetapi dibuang. Okey. Haji dalam bahasa Arab, umrah dalam bahasa Arab. Okey. Seterusnya. Ustazah ni jawab nah. Okey, antara hikmahnya termasuklah menguji keimanan, iman dalam bahasa Arab, keikhlasan, ikhlas, perkataan ikhlas adalah dalam bahasa Arab, dan kesabaran, sabar, sabar, kesabaran dalam bahasa Arab. Seseorang dalam masa yang sama dapat mendidik diri dengan sifat-sifat. Sifat-sifat pun dalam bahasa Arab. Mahmudah bahasa Arab seperti bersyukur dan bertawakal. Perbanyakkan doa, istighfar dan taubat. Taubat dalam bahasa Arab kepada Allah agar dipermudah urusan kita sebagai tetamunya. Jadi 4 muka surat yang kita dah belajar tadi, banyak yang kita tahu perkataan-perkataan bahasa Arab. Dah kenal kan perkataan pinjaman dan juga perkataan serapan bahasa Arab. Boleh? Boleh lagi? Okey, seterusnya. Bila dah faham, Ustazah nak cuba uji minda kamu. Boleh anak-anak murid Ustazah harap kamu boleh belajar yang terbaik. Buat yang terbaik. Okey. Kita tengok latihan yang ada yang Ustazah sertakan ni. Kamu boleh salin dalam buku JW JW kamu salin. Kamu tulis hari, tulis tarikh, kelas dengan nama ni. Kalau yang print bolehlah tulis, tapi kalau yang buat dalam buku just tulis hari dan tarikh sahaja. Okey, salin setiap soalan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ni tulis 12, lepas tu kamu buat jawapan dia. Okey, kita tengok, kita baca arahan soalan. Arahan dia arahannya tukarkan ke Jawi. Ini perkataan pinjaman bahasa Arab. Tukarkan kepada tulisan Jawi. Ini tulisan Rumi. Jadi kamu tukarkanlah. Tukarkan macam mana perkataan pinjaman bahasa Arab ini nak dieja di dalam tulisan Jawi. Dalam tulisan Jawi. Contoh yang pertama, Islam. Contoh yang pertama adalah Islam. Macam mana nak eja? Islam mesti eja, kita mesti kekalkan bahasa Arab tersebut. Okey, dakwah, haji, manfaat, hadis, Al-Quran, sabar, wakaf, tawakal, sifat, iman dan doa. Ustazah harap kamu faham. Senang je kan? Okey, boleh buat Okey, dan seterusnya. Latihan yang seterusnya. Begitu juga Ustazah nak kamu tulis hari dan tarikh dalam buku kamu. Salin je. Salin masuk dalam buku JW. Okey. Kamu tidak perlu salin ke semua jawapan ni. Tidak perlu salin. Kamu cuma salin arahan dan tulis nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, 6, 7, 8. Kemudian cari dekat dalam lembaran ni, masukkan sahaja perkataan pinjaman bahasa Arab di dalam kotak. Dalam ni lah tempat yang disediakan ni. Okey, contoh Ustazah cuba cari. Yang pertama Ustazah cuba cari taharah. Taharah. Jadi kamu perlu buat, kamu dah salin dalam buku nombor 1. Okey, tulis taharah nombor 1. Cari lagi nombor 2. Cari lagi nombor 3 sampai nombor 8. Tidak perlu salin ke semua perkataan-perkataan yang ada ni. Okey, boleh Okey, saya harap kamu boleh buat. Saya tahu perkataan-perkataan ni selalu je kita sebut. Cuma
kamu kena tahu ini adalah perkataan-perkataan pinjaman bahasa Arab. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.